2, 1, 0. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula kita kepada rancangan ini bersama pengacara anda, Fazli. Hari ini kita akan membincangkan satu topik mengenai isu LGBT. Sebelum kita mulakan apa-apa, mari sama-sama kita mengupas satu persatu apa itu LGBT. LGBT ini adalah golongan lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual. Golongan ini telah mewujud pada zaman Nabi Lut AS dan telah pun dilaknat oleh Allah SWT kerana bertentangan dengan ajaran agama Islam. Okey, kita mulakan dengan lesbian. Lesbian ini adalah seorang wanita yang mempunyai rasa suka dan sayang terhadap wanita lain. Manakala golongan gay pula seorang lelaki yang mempunyai rasa suka dan sayang terhadap lelaki lain. Dua golongan ini merupakan seseorang yang mempunyai rasa suka terhadap golongan sejenis. Okey, untuk golongan bisexual pula seseorang yang menyukai dua jandita, iaitu contoh dia seorang lelaki, okey, dia menyukai seorang perempuan dan dia juga turut menyukai seorang lelaki. Sama juga kalau dia adalah seorang perempuan, dia boleh menyukai seorang lelaki dan dia juga boleh menyukai seorang perempuan. Okey, untuk transseksual pula adalah seseorang yang dilahirkan menjadi seseorang lelaki atau perempuan tapi bukan fizikal. Saya bagi contoh Safi Ilyas. Safi Ilyas adalah seorang lelaki tapi dia telah mengubah bentuk fizikal payudara dan juga alat kelaminnya untuk menjadi seorang perempuan. Walaupun dia telah menukar bentuk badannya menjadi seorang perempuan, tapi pada hakikatnya, pada dalamannya dia adalah seorang lelaki. Punca wujudnya LGBT. Poin yang pertama, tiada keseimbangan antara peranan ibu dan ayah. Sebagai contoh, jika seorang anak lelaki banyak meluangkan masa pembesaran bersama ibunya tanpa kehadiran seorang ayah, akan ada kemungkinan dia terikut-ikut dengan sikap kewanitaan ibu. Selain itu, hal yang sebaliknya juga mungkin boleh berlaku, iaitu jika anak perempuan banyak meluangkan masa pembesaran bersama ayahnya tanpa kehadiran seorang ibu, kemungkinan dia akan terikut-ikut dengan sikap kelelakian ayahnya. Penyelesaian kepada masalah ini ialah ibu bapa haruslah memainkan peranan yang seimbang dalam membesarkan anak-anak sekaligus melahirkan keluarga yang harmoni dan bahagia. Poin yang kedua, pengalaman hidup atau trauma zaman kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang wanita mungkin pernah diperlakukan secara zalim oleh lelaki sehingga dia membenci kaum lelaki dan mencari ketenangan dengan berkongsi hidup sesama wanita. Selain itu, seorang lelaki mungkin pernah kecewa dengan teman wanita sehingga dia berputus asa terhadap kaum wanita
dan mencari teman hidup dari kalangan sesama lelaki. Apabila seseorang mengalami trauma masa lampau yang sangat teruk, ia akan mendorong mereka untuk tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka. Poin yang ketiga, media elektronik dan ICT. Apa yang boleh dihuraikan berdasarkan poin ini ialah teknologi moden dan media terkini memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Selain itu, internet adalah salah satu medium yang digunakan oleh masyarakat kini dalam mencari pelbagai informasi dan melayari media sosial. Sebagai contoh, telefon bimbit kini dilengkapi dengan capaian internet dan ramai yang melanggani internet kerana harganya yang murah dan memudahkan mereka untuk berkomunikasi di media sosial. Poin yang keempat, peluang dan ruang. Dalam poin ini, apa yang boleh dijelaskan ialah kini terlalu banyak peluang dan ruang yang boleh menyebabkan anak-anak muda mudah terjerumus dengan gejala LGBT ini. Selain itu, pembangunan yang pesat di ibu kota, sebagai contoh kawasan Bukit Bintang, menyediakan banyak kemudahan hotel, pusat membeli belah, spa dan kelab malam yang beroperasi sehingga ke awal pagi. Hal ini menyebabkan wujudnya banyak ruang dan peluang kepada golongan remaja dan belia untuk terjebak dengan gejala najis dadah, pelacuran dan gejala LGBT. Perbentangan seterusnya akan menerangkan pandangan dan penerimaan negara luar terhadap LGBT. Sesetengah negara luar menerima golongan LGBT kerana menghormati hak asasi manusia dan kebebasan untuk memilih, manakala sesetengah negara luar yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis tidak menerima golongan LGBT dan harus memeranginya. Antara negara yang menerima LGBT ialah Belanda, Belgium, Sepanyol, Kanada, Afrika Selatan, Norway, Sweden, Portugal, Amerika Syarikat dan Brazil. Manakala daripada Asia ialah Thailand dan Taiwan. Negara yang tidak menerima LGBT ialah Iran, Brunei, Mesir dan Rusia. Terdapat banyak contoh-contoh penerimaan negara luar terhadap LGBT. Antaranya ialah berarakan kebanggaan untuk LGBT sebagai tunjuk perasaan untuk hak legal seperti perkahwinan sama jantina. Ia diadakan pada bulan Jun untuk memperingati rusuhan Stonewall. Rusuhan Stonewall di New York. Golongan homoseksual memberontak terhadap kerajaan kerana menghukum golongan minoriti seksual seperti homoseksual. Pengiktirafan perkahwinan sejenis. Beberapa buah negara telah mengiktiraf perkahwinan sejenis. Contohnya Argentina, Australia, Belgium, Denmark, Perancis, Portugal, Afrika Selatan, Sweden dan Uruguay. Contohnya negara Taiwan. Ia membenarkan perkahwinan sejenis untuk didaftar pada tahun 2017 dan diberikan hak yang sama seperti perkahwinan biasa. Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ini saya akan membincangkan tentang LGBT daripada pelbagai sudut pandangan. Pandangan yang akan kita lihat adalah pandangan dari segi undang-undang, agama dan masyarakat. Dalam perundangan Malaysia, dalam bab 16, dalam peruntukan berkaitan kesalahan-kesalahan luar tabi'i bermula dari Seksyen 377 sehingga 377E menyeraikan beberapa kesalahan dan hukuman berkaitan perbuatan seksual luar tabi'i. Berkaitan di sini antara lain melalui pindaan 1999 menyatakan bahawa perbuatan melakukan hubungan seks secara luar tabi'i boleh dihukum sehingga 20 tahun penjara dan juga hukuman sebat. Seksyen 377C telah menyatakan bahawa perbuatan tersebut dilakukan tanpa kerelaan, seseorang itu boleh dijatuhkan hukuman antara 5 hingga 20 tahun. Penggubalan pindaan 1989 ini membuktikan bahawa negara kita sangatlah menitik beratkan isu ini daripada terus berlaluasa.
dari sudut agama. Agama-agama utama di Malaysia iaitu Islam, Kristian dan Hindu masing-masing mempunyai pandangan yang berbeza terhadap isu LGBT. Islam mengharamkan golongan LGBT sepenuhnya, iaitu secara total. Kristian juga melarang tetapi diseleweng kefahaman oleh penganutnya. Bagi agama Hindu, mereka agak longgar kefahaman tentang LGBT dan kurang menentang. Mereka lebih terbuka untuk menerima golongan LGBT. Fokus saya pada kali ini adalah berkenaan dengan Islam. Pandangan LGBT dari sudut Islam. LGBT adalah golongan yang mewarisi perjuangan kaum Nabi Lut. Antara maksiat yang mereka lakukan ialah perbuatan syirik kepada Allah serta mereka disebut sebagai pelaku pertama perlakuan homoseksual di kalangan lelaki maupun wanita. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan tubuh badan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajarannya. Perbuatan menukar jantina tidak kira daripada lelaki kepada wanita atau wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini kerana perbuatan seumpama itu adalah semata-mata mengikut hawa nafsu, tak berdaya dengan godaan syaitan, tidak bersyukur dengan nikmat kejadian dan tergolong dalam kategori mengubah kejadian Allah. Seterusnya, pandangan tentang LGBT dari sudut masyarakat. Berbeza dengan negara lain, masyarakat Malaysia sangat menentang golongan LGBT kerana ia bertentangan dengan nilai moral, budaya dan norma negara ini. Ia boleh merosakkan institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, keratan akhbar berikut. Selain itu, ianya turut mendatangkan berbagai penyakit seperti HIV dan penyakit kelamin, iaitu seperti sifilis. Berikut adalah antara isu-isu dalam masyarakat yang timbul dari gejala LGBT. Anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, memperjuangkan undang-undang untuk identiti gender dan ekspresi, kecelaruan jantina, pengambilan anak angkat, perkahwinan sesama jantina dan aktiviti seks sesama jantina. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Antara kesan-kesan buruk LGBT terhadap individu, kekeluargaan dan masyarakat. Kesan LGBT ini terhadap individu itu sendiri adalah kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri tidak diiktiraf oleh orang ramai. Kebiasaannya golongan ini susah untuk mendapatkan pekerjaan. Aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat akan memandang serong atau kurang selesa apabila melihat golongan ini di khalayak ramai. Penyakit wabak seperti AIDS, HIV dan pelbagai penyakit kelamin adalah penyakit yang kebiasaannya golongan LGBT ini hidapi. Seperti di dalam kereta akhbar, statistik LGBT adalah paling ramai yang menghidapi penyakit ini.
ada kesan yang buruk terhadap institusi kekeluargaan mereka. LGBT runtuh institusi keluarga. Itulah yang menjadi tajuk dalam antara keratan akhbar berita harian. Antara kesan buruknya adalah keluarga akan berasa kecewa, sedih apabila mengetahui anak mereka tergolong dalam golongan LGBT ini. Keharmonian dalam institusi keluarga akan terganggu. Masyarakat akan memandang serong terhadap mereka. Nama baik dan murah keluarga terus terjaga. Oleh itu, mereka susah untuk dipandang oleh masyarakat sekeliling. Kesan yang buruk kepada masyarakat adalah golongan LGBT ini mencerminkan kemunduran masyarakat dan memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Kesimpulannya adalah LGBT boleh didefinisikan sebagai golongan sosial yang menyalahi norma akal. LGBT ini perlulah dibendung melalui kempen yang betul dan berkesan dan mestilah memberi kerjasama antara bukan kerajaan. Golongan LGBT ini sebenarnya tidak patut disisihkan dan dibiarkan oleh kita semua. Kita mestilah memberi kesedaran dan pengajaran kepada mereka agar mereka berubah. Golongan LGBT tidak patut diperjuangkan dan diamalkan oleh anak-anak muda dan semua masyarakat, tidak mengira umur dan bangsa. Just one way to know its worth when we celebrate the world